Okay. So kita nak tengok yang pertama, fungsi kuadratik nama dia. Okay, so fungsi kuadratik kamu kita kenal dengan huruf fx di depan. F ni sebenarnya fungsi, okay, ataupun function dalam bahasa Inggeris. Okay, so fx sama dengan negatif x kuasa 2 tambah 4x tambah 1. Okay, graf dia memang akan jadi lengkung lah. Okay, so lengkung ke bawah atau lengkung ke atas nanti cikgu akan ceritalah. Okay, so kalau kamu tengok apa yang nak disebut tentang graf fungsi ni. Okay, so kalau ikutkan bagi titik berada, okay, so koordinat x ialah image, koordinat x adalah objek. Baca So koordinat x adalah objek, so paksi x ni adalah objek. So paksi y ini adalah image. So bila ada objek pastinya ada image. Okay, so kita nak tengok apa sebenarnya maksud dia. Okay, katakanlah cikgu ada satu garisan yang lalu pada nilai fx 4. Okay, so tadi tak ada. So cikgu dah buat garisan fx sama dengan 4. So fx sama dengan 4, so garisan melentang dekat situ. So kalau kamu tengok dia bertindih pada koordinat dekat sini satu. Cikgu buat garisan dia. Okay, so cikgu tarik ke paksi x. Okay, so kamu nampak asalnya 4. So cikgu nampak ada titik bertindih kat sini. Cikgu tarik ke paksi x. So dapatlah satu nilai x dekat sini. Okay, so mungkin kalau ikutkan kalau kamu rasa nak baca koordinat dia adalah 1 kot. Macam tu. So koordinat dia adalah 1. X kamu 1. Okay, so ada satu lagi titik yang bertindih kat belakang ni. So koordinat dia dekat situ 3. So sini 1, so sini 3. So kamu dah ada 2 nilai X iaitu 1 dan juga 3. So ini objek lah. So objek kamu adalah 1 dan juga 3. So kalau ikutkan image dia adalah 4. So image kamu yang duduk pada koordinat Y ataupun paksi fx ni. Biasanya kamu dikenali dengan paksi Y. So untuk fungsi kuadratik dia dah tukar. Bukan lagi paksi Y tapi paksi fx. Tapi sama je sebenarnya. Okay, so kalau kamu tengok dekat sini kamu ada objek 1, ada objek 3. Daripada objek 1 dengan 3 inilah kamu dapat image 4. Itu cara bacaan dia. Okay, so kalau ikutkan dia kata semua fungsi kuadratik mempunyai image yang sama daripada dua objek yang berbeza. Ya. Okay, so objek kamu 1 dan juga 3. So dua objek ni berbeza tapi dia menjurus kepada satu image yang sama. Okay, so harap kamu boleh fahamlah apa yang nak diterangkan dekat sini daripada ayat ni. Okay, dua objek yang berlainan, satu satu lagi 1, satu lagi 3. Dua objek yang berbeza tapi dia menjurus kepada satu image yang sama. Okay, so kalau ikutkan jenis hubungan dia adalah fungsi kuadratik ini adalah hubungan banyak kepada satu. Yalah, objek kamu banyak. Okay, objek kamu 2 tu dah kira banyak lah. Okay, so kalau satu lebih daripada satu dah dikira banyak. So objek kamu banyak kepada satu image. Itu yang kita panggil sebagai hubungan banyak kepada satu. Banyak objek menjurus kepada satu image. Okay, so rasa boleh lagi? Boleh. Boleh. Alhamdulillah. Okay, kita tengok yang kedua. Okay, graf kuadratik ni ada, ialah cikgu dah tekankan kepada kamu tadi, grafnya adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Ada FX dekat depan. Okay, kalau ikutkan kuadratik ni hanya ada dua bentuk sahaja. Sama ada graf bentuk U melengkung ke bawah, okay, ataupun graf bentuk N melengkung ke atas. Okay, so A kamu dekat depan ni lah menentukan dia melengkung ke bawah ataupun melengkung ke atas. Okay, kalau kamu tengok kat sini A lebih besar daripada kosong. So kalau ikutkan sekiranya A kamu cikgu letak contoh A kamu ni 2. So 2 ni lebih besar daripada kosong lah. So 2 kamu tu positif. Okay, so sekiranya nilai kamu positif, graf dia akan melengkung ke bawah. Okay, so kalau sebaliknya dekat sini A kamu kurang daripada kosong. Maksudnya mungkin cikgu letak A kamu negatif 1. Ialah negatif 1 lebih kecil daripada kosong. So apabila A kamu negatif, graf kamu akan jadi melengkung ke atas. So ini graf senyum untuk positif X kuasa 2. So graf masam untuk negatif X kuasa 2. Macam itulah lebih kurang. Dan bila dah ada positif negatif, pastinya ada titik maksimum, titik minimum lah.
Senang je nak tengok. Kalau melengkung ke bawah, pastinya titik minimum, titik yang paling bawah adalah titik minimum lah. So duduk di hujung bawah ni. Macam ni. Okay, so melengkung ke bawah, mustahil dia ada titik maksimum sebab grafnya melengkung ke bawah. So dia akan ada titik minimum tengah-tengah ni. Okay, titik yang paling hujung sekali, titik yang paling genting, okay, yang berada di paling bawah. So titik minimum. So kalau dia melengkung ke atas, pastinya dia akan ada titik maksimum. Titik yang paling genting di atas. So titiknya di hujung atas. Okay, so senang je. Ini tak ada masalah. So kita nak tengok yang seterusnya, paksi simetri. Yalah, tadi kamu dah tengok bentuk, kamu dah tengok titik maksimum minimum. So paksi simetri, simetri maksudnya dia adalah sama kiri dan kanan lah. Okay, simetri seharusnya bila kita lipat dia sama kiri dan kanan. So pastinya apabila simetri dia akan duduk di tengah lah. So simetri tak pernah lagi berlaku di tempat lain melainkan di tengah-tengah. Yang membahagikan kiri dan kanan dia jadi sama. So kamu tengoklah titik maksimum paksi simetri dia macam mana. So titik minimum paksi simetri dia macam mana. Itu je. Okay. So diikuti dengan latihan. Okay, tadi dah ada satu latihan. So kali ini ada satu latihan. Tadi nombor 2. So ini nombor 3. Muka surat 10. Okay, praktiskan diri 1.1b. Sekejap cikgu buka buku teks cikgu. Okay, so kalau kamu tengok dia suruh kamu tentukan titik maksimum atau titik minimum. Itu senang. Tengok melengkung ke bawah, minimum lah dia. Okay, cuma sekarang ni dia suruh kamu nyatakan persamaan paksi simetri. So paksi simetri kan dia duduk dekat tengah-tengah. Jadi so kalau bawah macam ni, graf melengkung ke bawah, minimum. So paksi simetri tengah-tengah. So kalau kamu tengok sekilas pandang, titik minimum kamu ni dia akan duduk pada nilai X4. Kalau cikgu lukis satu garisan dekat sini, okay, sebab paksi simetri ni kan. Okay, so paksi simetri so duduk kat sini, dia akan lalu betul-betul pada nilai X4. So cikgu payunglah jawapan. So untuk nombor nombor A, ianya adalah titik minimum dengan persamaan paksi simetri ialah X sama dengan 4. Dia macam tu. Okay, itu bentuk jawapan lah. Boleh tengok dalam ruangan jawapan di muka surat belakang buku teks nanti. Okay, so kamu dah tengok kuadratik, kamu dah tengok fungsi kuadratik, dah tengok bentuk graf, dah tengok titik maksimum minimum, kamu dah tengok paksi simetri. Okay, so kita nak tengok yang seterusnya iaitu apakah kesan kepada graf kamu sekiranya A, B dan juga C berubah. So di manakah A, B, C yang ni? A, B dengan C. Sekiranya A berubah, graf dia jadi macam mana? So B ni kalau berubah jadi macam mana? C kamu kalau berubah dia jadi macam mana? Okay. So